Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan membincangkan teknik menjawab matematik SPM Kertas 2 bahagian B dan bahagian C. Untuk kertas 2 bahagian B, kita ada 5 soalan dan kita perlu jawab ke semua 5 soalan tersebut. Dan setiap satu soalan akan menyumbang 9 markah. Dan markah keseluruhan dalam bahagian B adalah 45 markah. Baiklah, mari kita lihat soalan kita yang pertama untuk bahagian B ataupun soalan bernombor 11 secara keseluruhannya. Soalan ini diambil dalam tajuk Matematik Pengguna Insurans yang kita pelajari semasa berada di tingkatan 5. Encik Amin mempunyai sebuah kereta model Proton Saga 1.3 untuk digunakan di Semenanjung Malaysia. Maklumat kereta itu adalah seperti berikut. Di sini diberi jumlah yang ingin diinsurankan adalah sebanyak RM30,000, usia kenderaan 5 tahun, kapasiti enjin 1300 cc dan NCD 25%. Soalan A, hitung premium kasar bagi polisi komprehensif. Baiklah, di dalam insurans kenderaan kita ada 4 jenis polisi. Yang pertama adalah polisi akta. Kemudian kita ada polisi pihak ketiga. Kemudian kita ada polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Dan akhir sekali kita ada polisi komprehensif. Dan setiap polisi ini kita memerlukan langkah pengiraan yang sedikit berbeza. Yang pertama sekali kita lihat polisi komprehensif. Untuk menjawab soalan ini telah diberi kepada kita 2 lampiran iaitu kadar jadual premium dan juga rumus untuk mengira premium asas polisi komprehensif. Kita lihat pada kotak kuning ini untuk Semenanjung Malaysia di sini, premium asas adalah bagi kadar RM1,000 yang pertama ditambahkan dengan RM26 bagi setiap RM1,000 atau sebahagian daripada itu bagi nilai yang melebihi RM1,000. Maksudnya di sini, pertama sekali kita akan pecahkan jumlah yang ingin diinsurankan di sini iaitu sebanyak RM30,000 ini. Kita akan ambil RM1,000 yang pertama, di mana RM1,000 pertama ini kita akan tengok jadual kadar premium. Jadi di sini kita akan tulis untuk RM1,000 pertama ataupun asasnya. Kita akan lihat kepada kapasiti enjin 1300 cc dan kalau kita lihat di sini kita akan ambil 1400 cc iaitu kapasiti enjin tidak melebihi 1400 cc. Dan kita akan lihat Semenanjung Malaysia dan polisi komprehensif dan kadarnya adalah RM273.80. Jadi untuk 1000 yang pertama kadarnya adalah RM RM273.80. Kemudian di sini kita ada lagi bakinya iaitu RM29,000. Kita lihat di sini jumlah yang ingin diinsurankan adalah RM30,000. Kita dah ambil RM1,000, kita akan tinggal lagi RM29,000. Dan kalau kita lihat pada kotak kuning ini, cara mengiranya adalah kita akan ambil RM26 dan didarabkan dengan setiap RM1,000 yang berikutnya ini. Jadi di sini kita ada bakinya, kita tulis di sini, baki kita ada RM29,000. Maksud kita akan ambil 29 didarabkan dengan RM26 dan kita akan dapat RM754. Kemudian kita akan tambahkan insurans asas yang RM1,000 pertama dengan yang baki. Kita akan tambah RM273.80 tambah dengan RM754 dan kita akan dapat RM1,027.80. Kemudian di sini kita lihat pada maklumat yang diberi, kita ada NCD. Apa itu NCD? NCD ini adalah no claim discount. Bermaksud Encik Amin boleh mendapat potongan sebanyak 25% daripada jumlah insurannya.
Jadi jumlah insurans adalah 1027. Kita akan tolak dengan 25%. Iaitu sini diskaun 25% didarabkan dengan 1027.80 sen. Kemudian kita akan dapat jumlah diskaun yang akan diterima oleh Encik Amin berjumlah 256.95. Maka kadar premium yang perlu dibayar oleh Encik Amin kita akan tolak, iaitu 1027.80 tolakkan dengan 256.95. Maka jawapan akhir kita adalah sebanyak RM 770.85 sen. Seterusnya kita lihat soalan bahagian B. Hitung premium kasar bagi polisi pihak ketiga. Untuk mengira polisi pihak ketiga, kita hanya berdasarkan kepada kapasiti enjin. Dan dalam masa yang sama, dia juga ada diskaun NCD. Jadi kita lihat pada jadual kadar premium, kapasiti enjin tidak melebihi 1400 cc, masih sama, Semenanjung Malaysia. Kemudian kita ambil di sebelah kanannya, itu polisi pihak ketiga di sini. Dan kadar asasnya ataupun kadar keseluruhannya di sini adalah RM120.60. Jadi kita akan tulis kadarnya adalah RM RM120.60. Kemudian kita akan tolak dengan NCD, iaitu diskaun. Diskaun 25% didarabkan dengan kadar insurans RM120.60 dan kita akan dapat jumlah diskaun adalah RM 30.15 sen. Maka jumlah keseluruhan yang perlu dibayar oleh Encik Amin untuk polisi pihak ketiga kita akan tolak 120.60 sen tolak 30.15 sen dan kita akan dapat RM 90.45 sen. Jadi ini untuk jawapan kita bahagian B. Seterusnya kita lihat pembahagian markah di sini. Untuk soalan A, kita menyatakan 1000 yang pertama asasnya kita dapat 1 markah. Kemudian baki kita dapat 1 lagi markah. Kemudian kita tambah 1000 pertama dan baki kita dapat 1 lagi markah. Seterusnya kita mengira kadar diskaun. Kita dapat 1 lagi markah. Kemudian kita tolak premium dengan diskaun 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 6 markah. Kemudian kita lihat soalan bahagian B. Kita menyatakan premium asasnya RM120.60 1 markah. Kita mengira diskaun 1 markah dan jawapan akhir kita 1 markah. Dan markah keseluruhan di sini adalah 3 markah. Dan untuk soalan ini, maka keseluruhannya A dan B adalah sebanyak 9 markah. Seterusnya kita lihat soalan yang bernombor 2. Soalan ini diambil dalam tajuk Pelan dan Dongakkan Tingkatan 3. Raja menunjukkan sebuah pepejal yang terdiri daripada gabungan prisma tegak ABFGLH. Sebuah lagi pepejal ialah kuboid yang telah dipotong bahagian tepinya berbentuk kubus sepanjang 3 cm. PQRNMS. Segitiga bersudut tegak ABF ialah kerata rentas seragam prisma itu dan KL sama dengan 2 cm. Sini 2 cm. Lukis A pelan pepejal itu. Kata kunci di sini adalah pelan. Pelan merupakan pandangan dari atas. Kita akan lihat bongkah ini, objek ini dari atas. Apakah yang kita akan nampak apabila kita lihat dari atas? Di sini apa yang kita akan nampak adalah segi empat ini. Q, K, J, R dan juga S, P, N, M. Kemudian satu lagi, kita lihat prisma tegak. Kita akan nampak segi empat.
seperti bentuk tapaknya di sini. Langkah pertama untuk kita melukis, kita perlu lakar terlebih dahulu. Jadi kita akan buat lakaran. Lakarannya seperti ini. Kita ada 2 kotak. Kemudian kita ada 1 kotak di belah kiri. Seterusnya, kita akan lihat ukurannya ataupun skalanya. Di sini AB 4 dan di sini 3. Kemudian panjang keseluruhannya adalah 5. Kemudian di sini juga adalah 3, maka di sini akan jadi 2. Jadi inilah bentuk lakaran kita dan juga ukuran. Jadi kita akan lukis menggunakan pensel dan juga pembaris. Pastikan kita menggunakan pensel yang tajam. Contohnya seperti pensel picit. Dan jawapan akhir kita akan dapat seperti ini. Soalan ini tidak perlu dilabel apa-apa pun, hanya biar kosong saja. Seterusnya terlihat soalan bahagian B. Dongakkan pepejal yang tinggal itu pada satu mencancang yang selari dengan GHI sebagaimana dilihat dari Y. Sekarang kita akan lihat bongkah ini dari sudut pandangan Y. Itu pandangan sini. Apakah yang kita akan nampak daripada pandangan Y? Di sini kita akan nampak satu kotak K, J, I dan H di sini. Kemudian satu segitiga L, H, G, L. Macam tu. Kemudian satu lagi adalah garis PN di sini. Garis PN ni merupakan garis tersembunyi. Sebab kita tengok dari pandangan belakang. Kalau kita tengok dari pandangan depan, kita akan nampak. Garis itu ada tapi terlindung. Jadi kita kena lukis garis putus-putus ataupun garis sempang. Jadi kita buat lakaran terlebih dahulu. Pertama sekali kita buat segi 4 yang kita nampak. Kemudian di tengah-tengahnya itu, di sebaliknya ada garis putus-putus disebabkan garis itu terlindung. Kemudian kita ada segitiga. Kemudian kita lihat pula ukurannya. Tapak segitiga itu adalah 4. Kemudian segi 4 ini 3 dan ini juga adalah 3. Kemudian panjang KL ini 2 sini dan sini 3. Kerana tinggi keseluruhannya akan jadi 8. Jadi ini bentuk yang kita lakar. Kemudian kita akan lukis menggunakan pensel. Dan inilah jawapan akhirnya. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A, markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 4 markah. Jika kita lukis memenuhi kriteria keseluruhannya, kita akan terus dapat 4 markah di sini. Dan begitu juga kita lihat soalan bahagian B. Kita lukis bentuk yang betul, ukuran yang betul dan lukisan yang cantik beserta dengan garis putus-putus ataupun garis sempang ini, kita akan dapat markah keseluruhannya adalah sebanyak 5 markah. Dan untuk soalan ini, A dan B, kita dapat 9 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan yang ketiga. Soalan ini diambil dalam tajuk sukatan serakan data tak terkumpul yang dipelajari semasa tingkatan 4. Pelajar berikut menunjukkan satu set data tak terkumpul. Soalan A, cari julat antara kuartil, sisihan piawai dan variance. Pertama sekali kita lihat julat. Untuk mencari julat, kita perlu ada nilai cerapan maksimum tolak dengan nilai cerapan minimum. Dan kita akan cari nilai-nilai itu dalam data yang kita dapat ini. 35 adalah nilai maksimumnya di sini. Dan 18 adalah nilai minimum. Dia telah susun siap-siap dekat kita. Jadi kita akan ambil 35 tolak dengan 18. Dan kita akan dapat 17 untuk julat. Seterusnya kita lihat pula julat antara kuartil. Bagi mencari julat antara kuartil, kita perlu dapatkan kuartil pertama dan juga kuartil ketiga. Dan sebelum itu kita kena cari data median, data yang berada di tengah-tengah. Jadi bagaimana untuk nak dapatkan data tengah-tengah ni? Kita akan seimbangkan bilangan kiri dan kanan. Kalau kita lihat di sini, sini kita ambil 2, sini 2, sini 2, sini 2. Kemudian di tengah-tengahnya kita nampak di sini. Jadi sini adalah median.
dia mesti seimbang bilangan data sebelah kiri dan juga kanan. Termasuk kedudukannya di tengah-tengah. Kemudian kita akan dapatkan kuartil pertama. Kuartil pertama adalah nilai yang berada di kiri median. Dan kuartil ini adalah nilai yang berada di tengah-tengah juga. Kalau kita lihat di sini, 24 berada di tengah-tengah. Ini adalah kuartil pertama, kita labelkan dengan Q1. Kemudian untuk dapatkan kuartil ketiga, nilainya berada di sebelah kanan median. Sebelah ni. Dan datanya berada di tengah-tengah juga. Kalau kita lihat kat sini, 29 duduk di tengah-tengah. Jadi ini adalah Q3. Kemudian kita nak dapatkan julat antara kuartil. Kita ambil kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Itu 29 tolak dengan 24. Kita akan dapat 5. Seterusnya kita lihat pula sisihan piawai. Untuk mencari sisihan piawai, kita ada rumus. Dan rumus ini telah disediakan kepada kita. Sigma sama dengan, dia melibatkan punca kuasa 2. Itu jumlah data dikuasakan dengan 2 dan dibahagikan dengan bilangan data dan ditolakkan dengan min kuasa 2. Jadi di sini kita lihat, dia melibatkan nilai min. Kita kena kira nilai min. Nilai min adalah nilai purata. Kita ada 10 data di sini. Jadi kita akan tambah ke 10 data ini dan dibahagikan dengan 10. Dan nilai min kat sini adalah 26. Ini kita kena kira dulu. Kemudian kita akan tunjukkan langkah pengiraan untuk mencari sisihan piawai. Kita akan ambil tiap-tiap data itu dan dikuasa 2 kan. Kemudian kita puncakan. Jadi kita letak punca di sini dulu. Kita ambil 18 kuasa 2 tambah 21 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2 tambah 25 kuasa 2 tambah 25 kuasa 2 lagi tambah 26 kuasa 2 tambah 26 kuasa 2 tambah 29 kuasa 2 tambah 31 kuasa 2 tambah 35 kuasa 2. Kemudian kita akan bahagikan keseluruhan ini dengan nilai, dengan bilangan data, iaitu 10. Kemudian kita tolak pula dengan min. Min pun kuasa 2 juga. 26 kuasa 2. Kemudian kita punca kuasa 2 kan. Di sini kita tekan calculator terus dan kita akan dapat nilainya adalah, kita tulis dulu dalam bentuk punca kuasa 2. Kita akan dapat 21. Kemudian kita tekan punca 2, kita akan dapat 4.58. Jadi bagaimana untuk mendapatkan variance? Variance adalah sigma kuasa 2. Jadi bermaksud di sini kita akan ambil kembali sisihan piawai tadi, kita akan kuasa 2 kan. Maksudnya punca 21 ni kita kuasa 2 kan balik. Dan kita akan dapat jawapan untuk variance adalah 21. Seterusnya kita lihat soalan bahagian B. Bina sebuah plot kotak untuk mewakili data di atas. Kali ini kita akan membina plot kotak. Untuk membina plot kotak, kita memerlukan 5 nilai utama. 5 nilai kad. Untuk membina plot kotak, kita memerlukan kad. Untuk membina plot kotak, kita memerlukan 5 nilai. Apakah 5 nilai itu? Yang pertama adalah nilai minimum, nilai maksimum. Kemudian kuartil pertama dan kuartil ketiga dan juga median. Jadi di sini kita dah ada kuartil pertama dan kuartil ketiga di sini yang kita dapat sebelum ini, iaitu 24. Kalau kita lihat di sini, kuartil pertama kita Q1 24. Kuartil ketiga kita ada 29. Kemudian kita ada nilai minimum, iaitu caropan yang paling kecil di sini adalah 18 dan caropan paling besar 35. Jadi minimum 18, maksimum 35.
Kemudian kita kena dapatkan nilai median. Median di sini adalah nilai antara 25 dan 26. Jadi kita perlu tambah kedua-dua nombor ini dan dibahagikan dengan 2 dan kita akan dapat median sama dengan 25.5. Jadi kita akan plotkan ke-5 nilai ini. Dan jawapan kita akan jadi seperti ini. Kita lihat. Pertama sekali kita buat satu garis nombor sini. Kemudian kita labelkan nombor-nombor tersebut. Kita akan bermula dengan 18 sehingga 36 di sini. Kemudian kita akan plot sebagaimana kita melukis plot titik. Kita plotkan ke-5 titik tersebut. Kemudian penambahan dia kita buat kotak. Baiklah, kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita mencari julat. Kita akan dapat 2 markah. Julat antara kuartil, 2 markah juga. Sisian piawai, 2 markah. Dan variance, 2 markah. Kemudian, bahagian B, kita akan dapat markah yang pertama bila kita buat garis nombor ini. Itu markah. Kemudian kita plot, semuanya betul. 5 nilai ini betul. Kita dapat 2 markah. Dan satu lagi markah, kita melukis kotak. Kita dapat 1 lagi markah. Dan di sini markah keseluruhannya adalah sebanyak 9 markah. Seterusnya terlihat soalan bernombor 4. Soalan ini diambil dalam tajuk garis lurus tingkatan 3. Raja di bawah menunjukkan segi 4 selari yang dilukis pada sata kartes yang mewakili kedudukan rumah kamal, sekolah, klinik dan restoran. Diberi skala 1 unit bersamaan dengan 1 kilometer. Soalan A, hitung jarak dalam kilometer di antara rumah kamal dengan sekolah. Okay, di sini kita lihat rajah yang menghubungkan rumah kamal dan sekolah. Kita lihat di sini berada di garis pada paksi X. Jadi kita akan cari panjang tersebut berdasarkan kepada maklumat yang diberi iaitu koordinat. Kita lihat koordinat rumah kamal negatif 10, bermaksud sini adalah nilai X dan sini nilai Y. Sekolah 50, X itu adalah 5, 0 itu adalah Y. Jadi bermaksud panjang ini adalah 5. Kemudian terlihat rumah kamal pula. Panjang jarak di antara rumah kamal dan titik asalan itu adalah 1 unit. Jadi jarak dalam kilometer antara rumah kamal dengan sekolah kita dapati 5 tambah 1. Kita abaikan negatif kerana dalam jarak tidak ada nilai negatif. Maka kita terus dapat jawapan untuk A iaitu 6 km. Soalan B, tentukan koordinat bagi restoran. Kita lihat sini restoran. Restoran berada sebaris dengan klinik. Kita lihat koordinat klinik adalah 2, 4. Iaitu X, 2, Y, 4. Dan dalam masa yang sama, restoran juga akan berada pada Y, 4. Kerana berada sebaris dengan klinik. Jadi di sini kita akan dapatkan nilai X pula. Berapakah X-nya di sini? Disebabkan ini adalah segi 4 selari, maka ukurannya sama dengan ukuran sekolah ke klinik. Jadi kalau kita lihat di sini, klinik kedudukannya adalah 2, 4. Maksudnya di sini adalah 2. Dan sekolah di sini nilai X-nya adalah 5. Jadi jarak di sini adalah 3. Maka jarak di antara rumah kamal dengan restoran melihat pada paksi X pun akan dapat 3 unit juga di sini. Kemudian kita lihat pula rumah kamal kedudukannya adalah 1 unit menjauhi asalan. Jadi maka restoran berada pada negatif 4. Maka koordinat bagi restoran adalah negatif 4, 4. Seterusnya kita lihat soalan C. Hitung jarak dalam kilometer di antara rumah kamal dengan restoran. Kali ini kita akan ukur jarak condong ini pula. Kalau kita lihat pada rajah, kita boleh membentuk segitiga tegak. Kemudian kita dapati kedudukan restoran adalah
pada Y4. Jadi panjangnya di sini adalah 4. Kemudian kita dapat tadi tapak segitiga tu 3. Maka garis ini adalah garis hipotenus kepada segitiga tegak ini. Kita gunakan teorem Pythagoras dan kita akan dapat 5. Jaraknya adalah 5 km. Seterusnya terlihat soalan bahagian D. Tentukan persamaan garis lurus yang menghubungkan sekolah dan klinik. Kali ini kita akan mencari persamaan garis lurus pada garis sekolah klinik, itu garis ini. Untuk mencari persamaan garis lurus, kita menggunakan bentuk arm Y sama dengan MX tambah C. Di mana C adalah pintasan paksi Y dan M adalah kecurunan. Kita akan cari kecurunan garis ini dengan menggunakan rumus yang telah disediakan. Iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Di sini kita ada 2 titik, iaitu pada titik klinik 2, 4 dan titik pada sekolah 5, 0. Jadi di sini adalah 2 dan di sini adalah 1. Untuk kita mengetahui mana 1 mana 2, kita cuma ambil satu petua. Titik mana yang berada di atas adalah titik 2. Titik mana yang berada di bawah adalah titik 1. Kita analogikannya sebagai tingkat bangunan. Tingkat 2 lebih tinggi daripada tingkat 1. Jadi kat sini Y2 kita adalah 4. 4 tolak 0 per dengan 2 tolak 5. 4 tolak 0 per dengan 2 tolak 5. Dan kita akan dapat nilai kecurunannya adalah negatif 4 per 3. Kemudian kita kena dapatkan pula nilai pintasan Y, iaitu nilai C. Untuk mendapatkan nilai C ini, kita kena gantikan nilai Y dan nilai M serta nilai X di dalam persamaan ini. M kita dah dapat negatif 4 per 3. Kemudian X dan Y kita nak ambil mana? Boleh ambil sama ada koordinat klinik ataupun koordinat sekolah. Mana-mana pun boleh. Jadi kat sini cikgu akan ambil koordinat klinik, iaitu 2, 4. Y-nya adalah 4 dan X-nya adalah 2. Akan ambil untuk 4 sama dengan M, negatif 4 per 3, darabkan dengan 2 dan tambah C. Kemudian kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat C sama dengan 20 per 3. Jadi kat sini kita dah ada nilai M dan kita dah ada nilai C. Untuk dapatkan jawapan akhir, kita gantikan nilai tersebut di dalam persamaan ini, persamaan arm ini. Kita akan dapat Y sama dengan M 4 per 3 X tambah 20 per 3. Ini jawapan kita. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita akan dapat 2 markah. Soalan B, 2 markah. Soalan C pun 2 markah. Kemudian terlihat pula soalan bahagian D. Kita mendapatkan nilai M, dapat 1 markah. Kita dapat nilai C, 1 markah. Kemudian kita dapatkan persamaan garis lurusnya, terdapat 1 markah. Dan markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 9 markah. Teruskan lagi dengan melihat soalan kita yang kelima. Soalan ini diambil dalam tajuk transformasi isometri tingkatan 2 dan juga tajuk kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi tingkatan 5. Dan gabungan tingkatan 2 dan tingkatan 5. Soalan A, diberi penjemaan P mewakili satu putaran 90 darjah arah jam pada titik 06. Penjemaan T mewakili satu translasi 23. Nyatakan koordinat imej bagi titik 28 di bawah setiap transformasi berikut. Satu Roman PT. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu tahu kedudukan objek. Objek di sini adalah titik 28. Maka dalam ruangan jawapan, kita akan tulis dulu kedudukan objek kita 28. Kemudian kita akan menjalankan transformasi yang pertama. Di sini kita akan ambil transformasi yang berada pada bahagian sebelah kanan, iaitu T diikuti P. Jadi kita akan buat T dulu. Kemudian kita akan buat P. Kita lihat T. T adalah translasi 23.
Translasi adalah pergerakan paksi X dan paksi Y. Pertama sekali, untuk jawab soalan ini juga, kita boleh tumpang rajah pada soalan B. Kerana dia ada satah ke atas kat sini. Kita akan tandakan 28 kat sini. Kemudian kita akan buat T dulu, iaitu translasi 23, iaitu 2 ke kanan, 3 ke atas. Kita akan gerak 1, 2 ke kanan dan 3 ke atas, 1, 2, 3. Dan kita dapat image yang pertama di sini. Koordinatnya adalah 4, 11. Tulis sini 4, 11. Kemudian kita tengok pula transformasi P, iaitu putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik 06. Jadi kita tanda titiknya ataupun pusatnya di sini. Kita akan gerakkan dari pusat menuju ke objek kita. Jadi objek kita adalah di sini. Kita akan gerakkan di sini, kita akan gerakkan dulu pada mengikut paksi Y. Kira bilangan kotak, itu 5 unit. Kemudian kita sambung ke objek kita, 4 unit. Yang dikatakan kipas tu, kita akan buat 4 bilah. Kipas 4 bilah di sini. Kita buat panjangnya adalah 5. Kita jarinya 5. Sini pun 5. 2, 3, 4, 5. Di sini pun 5 tapi dah tak cukup. Ini kita buat 3 aja. 1, 2, 3, 4. Itu sini pun 4. 1, 2, 3, 4. Dan soalan kita adalah putaran 90 darjah ikut arah jam. Ikut arah jam ke arah ini. Dan jawapan kita adalah berada di hujung ni. Seperti sini. Jadi kalau kita lukis satu lagi garis untuk nak nampakkan dia 90 darjah, kita boleh buat macam ni. Dan kita boleh buat macam ni. Kita dapat 90 darjah. Ini jawapan kita adalah pada koordinat 5, 2. Seterusnya terlihat soalan A, 2 Roman. Kali ini gabungan transformasi TP dengan menggunakan objek yang sama juga, iaitu 28. Kita akan tulis 28. Kita akan buat P terlebih dahulu, diikuti dengan T. Titik 28 berada di sini. Kemudian pusat putarannya di sini adalah 06. Kali ini dia lebih dekat. Kemudian kita akan gerakkan X dulu, kemudian Y. Kita nak gerakkan mana-mana dulu pun tak kisah. Jadi kat sini 2 juga, sini 2 dan sini 2. Kemudian Kemudian 90 darjah ikut arah jam akan pusing ke arah ini. Dan jawapan kita adalah berada di sini. Dan koordinatnya adalah 2, 4. Kemudian kita buat pula transformasi T, iaitu translasi 2, 3. Bergerak 2 ke kanan, 3 ke atas. 2 ke kanan, 3 ke atas, 1, 2, 3. Dapat di sini. Dan jawapan akhir kita adalah 4, 7. Baiklah, seterusnya kita lihat pula soalan bahagian B. Raja di bawah menunjukkan segitiga R yang mengalami 2 kali transformasi, iaitu R ke S kemudian ke T. Huraikan transformasi dari R ke S kemudian dari S ke T. Untuk menjawab soalan ini, yang pertama kita ambil daripada R ke S terlebih dahulu. Bagaimanakah daripada R, objek, sampai ke S, image. Ini kalau kita lihat, kedudukan ataupun orientasi objek kita ini tidak berubah. Bermaksud transformasi ini adalah translasi. Itu kita ambil satu titik di sini. Iaitu dia bergerak 2 ke kanan dan dah kira ke bawah pula. Iaitu 1, 2, 3, 4, 5. Iaitu 2, negatif 5. Ini jawapan kita di sini adalah translasi 2, negatif 5.
Kemudian kita lihat pula S ke T. S ke T. Di mana daripada S, dia pergi ke T. Kalau kita lihat orientasi objek kita ini telah pun berubah. Kedudukannya berubah. Kalau kita ambil ini sebagai puncak, puncaknya telah berada mendatar di sini. Jadi kita boleh kesan bahawa transformasi ini adalah putaran. Putaran kita kena ada sudut berapa darjah, kemudian arahnya dan juga pusat. Kalau kita lihat di sini, putarannya adalah bergerak ke sini, iaitu mengikut arah jam. Dan putaran cuma ada dua saja, iaitu sama ada 90 ataupun 180. Jadi kat sini adalah putarannya 90 darjah ikut arah jam. Dan seterusnya kita perlu cari pusatnya. Di manakah pusat? Kalau kita dapati putarannya mengikut arah jam di sini, maka kedudukan pusat adalah berada di bahagian ini. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita perlu melakukan cuba jaya. Kita pilih satu titik, kemudian kita sambungkan. Adakah membentuk 90 darjah? Misalnya kita ambil satu titik yang berada di sini. Kemudian kita sambungkan bucu yang sepadan. Kat sini bucu yang sepadan, kita ambil puncak segitiga tersebut. Sambung ke sini dan sambung ke sini. Kita dapati ini adalah mustahil menjadi pusatnya. Dan tidak membentuk sudut 90 darjah pun di sini. Titik yang lain pula. Contohnya kita ambil titik ini. Dan kita sambung. Kita dapati dia 90 darjah. Kemudian ukurannya pun adalah sama, iaitu 2 unit juga. Maka kita dah dapat pusatnya, iaitu koordinat adalah 4, 1. Putaran 90 darjah ikut arah jam, pusatnya adalah 4, 1. Baiklah, kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, 1 Roman, kita dapat 2 markah dan 2 Roman, 2 markah. Dan untuk soalan B, 1 Roman, sini kita dapat 2 markah. Dan untuk soalan B, 2 Roman, kita dapat 3 markah. Dan markah keseluruhan di sini yang kita akan dapat adalah 9 markah. Kita teruskan lagi, kali ini kita melihat soalan pada bahagian C. Bahagian C ada 2 soalan. Kita cuma perlu jawab 1 soalan saja. Jadi ini adalah soalan pilihan. Dan untuk kertas ini, kita cuma ada 1 soalan saja. Dan markahnya adalah sebanyak 15 markah. Soalan ini diambil dalam tajuk Matematik Pengguna Percukaian, tingkatan 5. Encik Amirul adalah seorang pengurus di sebuah syarikat. Gaji tahunannya pada tahun 2020 adalah RM146,000. Ialah RM146,200. Pada tahun tersebut, dia membayar zakat sebanyak RM2,500. Diberi jumlah pelepasan cukainya adalah RM46,240 dan PCB dipotong sebanyak RM1,400 setiap bulan. Soalan A, hitung pendapatan bercukai Encik Amirul. Untuk menjawab soalan A, apa yang perlu kita tahu untuk menghitung pendapatan bercukai adalah yang pertama, gaji tahunan. Kemudian kita akan tolakkan dengan pelepasan cukai dan juga pengecualian cukai. Di dalam maklumat dalam soalan diberi gaji tahunan dan juga pelepasan cukai. Jadi kita akan ambil gaji tahunan RM146,200. Kita tolak dengan pelepasan cukai RM46,240. Dan kita akan dapat RM99,960. Ini adalah pendapatan bercukai Encik Amirul. Seterusnya, soalan B pula. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Amirul. Untuk menjawab soalan ini, pertama sekali kita perlu rujuk kepada jadual kadar cukai yang diberi di dalam lampiran. Kita tengok
jumlah pendapatan bercukai Encik Amirul iaitu 99,960. Jadi kita lihat pada lampiran ini, kita pilih panjaran pendapatan bercukai. Iaitu pendapatan Encik Amirul berada dalam julat RM70,001 sehingga RM100,000 di sini. Jadi kita akan ambil RM70,000 yang pertama iaitu RM4,600. Iaitu kadar asas yang pertamanya. Di sini RM70,000 yang pertama adalah RM4,600. Kemudian kita ada baki lagi, iaitu RM99,960 tolakkan dengan RM70,000 yang pertama tadi. Dia ada kadar lain sini. Kita tengok lagi pada jadual, pada lampiran. Dilihat RM30,000 yang berikutnya kadar dikira dalam peratus, iaitu 21%. Jadi baki kita akan darab dengan 21%. Kita darab di sini 21%. Dan kita akan dapat RM6,291.60. Ini adalah cukai RM70,000 yang pertama dan juga baki seterusnya. Kemudian apa lagi yang perlu kita kira untuk dapatkan cukai yang sepatutnya adalah di sini dalam soalan diberi Encik Amirul membayar zakat sebanyak RM2,500. Jadi zakat ini dikirakan sebagai rebat ataupun diskaun kepada cukai. Jadi kat sini kita ada rebat. Rebat RM2,500. Maka jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar, kita akan ambil hasil tambah RM70,000 yang pertama dan juga baki. Kemudian kita akan tolak dengan rebat. RM4,600 tambah RM6,291.60. Dan kita akan tolak dengan rebat RM2,500. Dan kita tekan kalkulator. Kita akan dapat jumlah cukainya adalah RM8,391.60. Seterusnya kita lihat soalan bahagian C. Perlukah Encik Amirul membuat bayaran cukai yang tidak mencukupi kepada LHDN? Jelaskan jawapan anda. Soalan C ini berkaitan dengan PCB. PCB itu maksudnya adalah potongan cukai bulanan. Cukai ini dibayar secara ansuran dengan potongan gaji. Dan potongannya di sini adalah RM1,400 sebulan. Jadi kita boleh kira jumlah potongan dalam tempoh 1 tahun. Iaitu kita ambil RM1,400 kita darabkan dengan 12. Dan kita akan dapat jumlah potongan keseluruhan PCB-nya adalah RM16,800. Jadi bermaksud Encik Amirul telah membayar RM16,800 untuk cukai. Sedangkan kita dapat tadi jumlah cukainya adalah sekadar RM8,300 sahaja. Perlukah Encik Amirul membuat bayaran cukai yang tidak mencukupi? Jadi kita boleh dapat bahawa jawapannya adalah tak perlu ataupun tidak perlu. Jadi kita kena nyatakan sebabnya. Kerana nilai PCB melebihi nilai cukai. PCB RM16,000, cukai sekadar RM8,000 saja. Bermaksud pihak LHDN perlu membayar kembali kepada Encik Amirul iaitu sebanyak, kita akan tolakkan RM16,800 ini dengan RM8,391.60. Jadi pihak LHDN perlu membayar balik kepada Encik Amirul sebanyak RM8,408.40. Baiklah, seterusnya kita lihat dari segi pemberian markah di sini. Untuk soalan A, kita akan dapat 2 markah di sini. Kemudian untuk soalan B pula, kita menyatakan RM70,000 yang pertama, kita dapat 1 markah. Kemudian baki dan kita darab dengan kadarnya 21%, kita dapat 2 markah. Kemudian jawapannya kita dapat 1 markah di sini. Kemudian kita nyatakan rebat sebagai
diskaun ataupun potongan kepada cukai 1 markah. Kemudian kita tambah 70,000 yang pertama dan baki dan ditolakkan dengan rebat, kita dapat 2 markah. Dan jawapan akhir kita akan dapat 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan C, kita mengira jumlah PCB keseluruhan. Kita dapat 1 markah. Kemudian kita jawab tak perlu di sini. Dapat 1 markah dan kita bagi 2 justifikasi di sini. Kita dapat 2 lagi markah. Dan markah keseluruhan di sini yang kita akan dapat adalah sebanyak 15 markah. Sampai sini saja video kita pada kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.